أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pihak Masjid Al-Bukhari atas kesudian meneruskan kelas pengajian kita hari ini pada hadis yang ke-10. Maknanya hari ini kita sudah 1/4 daripada kitab kita dah baca. Hadis pada 40. Hari ini dah 1/4 dah. Bukan senang. Bukan senang. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya nak share dengan tuan-tuan beberapa lembaran-lembaran hadis-hadis yang luar biasa yang mungkin jarang orang dengar. InsyaAllah nanti kita telusurilah pada hadis yang ke-10 ni insyaAllah. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu dengan baca surah Al-Fatihah. Di malam Jumaat ini doa yang makbul, selawat yang paling utama, apatah lagi baca kisah Rasulullah. Jadi kita niatkan bacaan Fatihah ini dihadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khusus kepada pengarang hadis 40 iaitu Imam An-Nawawi dan kepada Syekh Mustafa Abdul Rahman kitabnya yang kita pakai hari ini, dan juga kepada semua pengarang-pengarang kitab hadis 40 dan penghafal-penghafal hadis Rasulullah, dan khusus kepada ahli qaryah Masjid Al-Bukhari, khusus kepada mereka yang berada di Palestin dan Gaza, dan juga khusus kepada sekalian pejuang-pejuang yang ada di seluruh alam bumi ini yang memperjuangkan agama, supaya Allah membantu mereka dengan sepenuh bantuan. Bisirril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين نستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات نستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات نستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan. Seronok orang mengaji hadis ni. Okey. Hari ni saya baca hadis dulu sebab ada satu benda yang saya nak share dengan tuan-tuan lepas baca hadis ni. Maknanya bukan syarah lagi. Baca dulu. Al-hadithu ashiru. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu ashiru. Qala musannif rahimahullah. Berkata Imam An-Nawawi. So Imam Nawawi memilih daripada banyak-banyak hadis. Ini hadis yang ke-10. Kata Imam An-Nawawi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Sadaqallahul azim. Sampai dekat tu. Lepas tu waqala ta'ala, dan sambung Allah Ta'ala lagi, ya ayyuhalladzina آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل, ada satu cerita lain, ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي. Dia buat macam tu. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه المسلم. Riwayat Imam Muslim. Baik, apa hadis ni cerita? Hadis ke-10 ni maksudnya sekali lalu. An Abi Hurairah, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, kata Sayyidina Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, aku dengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Inna Allah Ta'ala, Allah Ta'ala itu apa dia? Tayyibun. Allah itu baik. La yaqbalu illa tayyibah. Tidak akan terima Allah melainkan benda yang baik. Ini clear. Makna benda jahat bukan tak boleh buat ataupun ni, tapi Allah tu baik. Dia suka benda baik. Makna benda jahat dia tak mau. Sebab dia baik. Habis. Wa inna Allah, dan Allah Ta'ala amaral mu'minin, pesan kat kita semua, beri perintah bima amara bihil mursalin, seperti mana Allah perintahkan kepada para rasul. Apa perintahnya? Firman Allah, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Hai para rasul, makanlah yang baik-baik dan buatlah amal soleh. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Kemudian Allah Ta'ala, wa qala ta'ala, Allah kata kat kita pula, tadi kat rasul, ya ayyuhallazina amanu, ai orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah apa yang elok-elok yang aku beri rezeki kepada kamu. Surah Al-Baqarah ayat 172. Thumma, kemudian Nabi kata apa dia? Zakara, Nabi bagi peringat dekat kita tentang satu cerita. Ar-rajulu, ada satu orang lelaki, yutilu safar, jauh perjalanan dia. Dia satu orang yang musafir. Musafir ni beban. Musafir ni bebanan. Dia
dia kepayahan. Musafir ni benda yang payah, tak selesa, cemas, kita tak tahu apa jadi dalam perjalanan, aksiden ke apa, tak tahu. Musafir yutilu safar, jauh perjalanannya, nampak dia tu jauh perjalanan. Ash'atha aghbara, pakaian dia tu compang-camping, mukanya berdebu. Aghbara, muka dia berdebu, rambut dia kusut masai. Yamuddu, dia memanjangkan tangannya, mana angkat tangannya. Yamuddu yadaihi ila sama, ke langit. Sebab tu kita berdoa pun macam tu, angkat tangan. Buat apa? Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dia berdoa kepada Tuhan. Sebab dia musafir, dia minta doa kepada Tuhan. Tapi Nabi kata, wa mat'amuhu haram, tapi makanannya makanan yang haram. Wa yashrabu mashrabuhul haram, minuman dia haram. Wa malbasuhu haram, bajunya haram. Wa ghuziya bil haram, dia bergelumang dengan benda haram. Nabi kata, fa anna yustajabu lahu, macam mana Allah nak perkenankan doa dia walaupun dia duduk dalam situasi seorang yang mustajab doa. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, tengok elok-elok. Cuba tengok Nabi, terornya Nabi. Bila Nabi cerita, Nabi akan bagi gambaran. Bila Nabi cerita, Nabi akan bagi gambaran. Dah elok dah atas tu. Allah Maha baik, tidak menerima melainkan yang baik. Allah perintah kepada kita apa yang Allah perintah dekat Rasul, makan benda baik dan beramal soleh. Hai orang beriman, makan kamu benda baik, sebab makan baik itu pun termasuk amal soleh. Selesai. Tuan-tuan faham? Saya faham. Tapi nak bagi lagi faham, Nabi bagi kisah, Nabi cerita. Tengok saya elok. Sebab itu salah satu kisah yang paling penting dalam hidup kita adalah, bukan, okey, ayat dia macam ni, tengok. Salah satu kaedah pembelajaran mesti melalui kisah. Dan salah satu kisah yang paling power adalah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pengajian hadis, pengajian Quran, pengajian hadis, pengajian sirah, majlis maulid dan juga Isra Mi'raj, nisfu Sya'ban, Lailatul Qadar, nuzul Quran, hijratul Rasul, apa lagi, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, semua tu kena cerita. Pasal apa? Sebab dia pembelajaran yang penting. Baik, kalau di dunia, okey, penting. Akhirat apa cerita? Ini hadis saya nak baca kat tuan-tuan. Excited saya nak baca kat tuan-tuan. Hadis sahih, jarang orang cerita. Hadis ini saya dapat daripada Ustaz Megat, Imam Muda Megat baca hadis ni. Bila dia baca, saya rasa lazat. Saya buka kitab, saya baca. Lazat. Saya cerita kat tuan-tuan. Dengar elok-elok. Bila satu orang hamba Allah masuk dalam kubur, kita pun samalah. Semoga Allah matikan tuan-tuan dan saya dalam mati yang baik. Amin. Kata Nabi dalam satu hadis, Imam Bukhari hadis Imam Bukhari 1338, 1338. Imam Muslim 2780, Imam At-Tirmizi 1071, 1071. Hadis sahih lah ni. Bila seorang hamba masuk dalam kubur, kata Nabi, nal abda, apabila seorang hamba masuk ke dalam kubur, ahli keluarga meninggalkan dia, tapi belum jauh, orang dalam tanah, dia masih boleh dengar tapak kaki kita duk berjalan. Macam cerita RRR lah. Boleh dengar dalam tanah. Dia dengar tapak kaki. Tak jalan jauh pun, tiba-tiba mai dua malaikat. Ni dalam hadis Imam Bukhari Muslim.
Dalam hadis Imam Tirmizi, satu nama Munkar, satu nama Nakir. Boleh dapat? Munkar dan Nakir. Ini dalil soalan dalam kubur ada. Hadis Imam Tirmizi, hurai malaikat ni yang 1071. Kemudian dua malaikat ni akan mai tanya soalan. Okay. Soalan famous yang semua orang tahu. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man imamuka, wa ma ikhwanuka. Betul. Siapa Allah, siapa Rasul, siapa imam, siapa kawan-kawan dan sebagainya. Lagi, hai anak Adam, 4 soalan. Kan? Usia habis kat mana, harta boleh kat mana, pi mana, ambil mana. Betul? Betul. Satu lagi soalan. Hadis ni, bila berjalan sahaja orang meninggalkan jenazah, maka malaikat dua tadi akan mendudukkan orang dalam kubur tadi. Dia mai kat kita, dia bagi duduk kita. Kita duduk menghadap dia. Dua orang. Dia ada tukui. Dalam hadis Imam Tirmizi, dia ada hammer. Osok hammer dia. Berpegang satu. Dia tanya soalan clear dekat kita. Dia tunjuk gambar Nabi Muhammad. Dia tanya terus, apa hang cakap tentang orang ni? Kalau bahasa kita, orang ni hang kenal. Itu bahasa dia, boleh faham? Dalam bahasa Arab, dia punya dialog dia, hadis tu, apa hang nak kata pasal orang ni? Tapi itu bukan bahasa kita. Bahasa kita, hang kenal dah orang ni. Boleh faham? Maka orang-orang munafik, dia suruh tu. Orang beriman dulu. Maka orang yang beriman, bila tengok Nabi Muhammad, dia akan jawab, Huwa Muhammadun. Itu Muhammad. Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Rasulullah. Dia kata lagu tu. Semoga Allah jadikan kita di kalangan orang yang beriman. Amin. So orang yang beriman, yang duk baca kisah Nabi, yang baca hadis Nabi, yang duk dengar syama'il Nabi, kening Nabi macam mana, yang kita duk baca itulah, yang syama'il lagu-lagu Nabi, rambut ikal mayang apa, kita pun duk terbayang Nabi, kita tengok. Sekali tunjuk, ini macam yang aku duk baca selalu. Tingginya, rambutnya, muka dia, selah dia. Huwa Muhammad, kata orang beriman dalam kubur tadi. Bila dia jawab macam tu, kata itu Muhammad, beliau baginda adalah Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Malaikat akan kata dekat dia, okey, hadis Imam Bukhari Muslim, malaikat kata dekat dia, hang tengok tempat hang dalam neraka, nama hang ada dalam neraka, pasal hang kenal orang ni, Allah tukar tempat hang dalam syurga. Oh, itu dia. Tu penting majlis maulid. Bukan saja hadis Bukhari Muslim. Tu penting. Mengaji hadis tiap-tiap bulan ni bukan saja ni. Dalam hadis Imam Bukhari Muslim, malaikat kata kat dia, ni tengok tempat hampa dalam neraka, sebab hampa kenal dia, Allah pindah tempat hamba masuk dalam syurga. Imam Bukhari kata, Nabi sebut, ahli kubur yang lain yang duduk dengan dia, boleh nampak perpindahan tadi tu. Mereka nampak, neraka nampak, syurga nampak kedudukan orang tadi tu berubah. Kalau hadis Imam Tirmizi, dia kata apa? Malaikat tu, dia tanya, apa kamu nak kata? Dia jawab. Malaikat buat sesuatu menyebabkan kubur dia diluaskan 70 kali 70 kali 70. Luah. Kubur dia bertukar jadi luah. Orang yang jawab tu dia kata apa? Malaikat, cantik kubur saya. Boleh saya pergi habaq ke ahli keluarga saya untuk belajar pasal Rasulullah? Malaikat kata, dah. Hang lena elok-elok, esok hang akan dibangkitkan macam ni juga. Tu punya dia happy. Dia nampak akibat yang dia
dia duk belajar pasal Rasulullah, duk main majlis apa semua ni, barangkali mungkin keluarga dia tak mau ikut dia. Barangkali mungkin keluarga dia tak mau ikut dia. Dia sampai habaq kat malaikat. Malaikat, boleh tak aku habaq kat keluarga aku? Ni, maka nak belajar ni, hampa akan dapat lagu ni hanya semata-mata kerana kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubur dia jadi luah. Malaikat kata, dah. Hang lena sudah macam pengantin baru. Dalam tu sebut. Macam al-arus, macam pengantin baru. Mereka kata, hang lena macam pengantin baru, hang akan dibangkitkan sekali lagi di waktu kiamat. Maknanya dia lena macam pengantin baru sampai kiamat. Hak tu orang beriman. Ni dengar jawapan yang kedua. Ni, hak tak boleh pakai ni. Dua malaikat sebut. Orang jahat ni, siapa dia? Adapun orang yang tidak beriman dan munafik. Ni jaga ni. Munafik ni kita tahu, dia orang Islam tapi hati dia jahat. Bukan orang biasa. Abdullah bin Ubay bin Salul semayang belakang Nabi. Bukan orang biasa. Bukan semayang belakang Nabi saya, semayang Masjid Nabawi. Kita banyak duit mahal nak pergi semayang, dia tiap-tiap hari semayang belakang Nabi. Oh, bahaya. Ni orang munafik. Jangan ada. Semoga Allah menjauhkan kita daripada perangai munafik. Amin. Adapun orang yang tidak beriman dan orang munafik, malaikat tanya kat dia. Tanya kat dia soalan. Hang kenal ada orang ni siapa dia? Tu bahasa dia. Bahasa yang Arab. Apa nak kata pasal lelaki ni? Maka jawab, ni lah. Orang tak beriman dengan orang munafik. Kami biasa dengar pasal dia. Saya kira lagu orang lain kata lagu tu lah. Hadis Imam Tirmizi. Kalau hadis Imam Bukhari ada tambah satu lagi hujung. Apa dia? Dia kata, saya biasa dengar pasal dia. Kira macam dia paling duk kata lagu tu jugalah saya kata. Hujung kalau Imam Bukhari ni dengan Imam Muslim. Sebenarnya saya tak kenal dia sangat. Tu. Malaikat dengar dia jawab lagu tu. Dia ambil dia punya hammer besar tu, dia hentam dekat tengah-tengah sini, baina uzunain, di antara dua telinga, matang sini. Dia hentam muka kawan tu, tenggelam 7 petala bumi. Dia keluar balik, hentam lagi macam tu, 7 petala bumi sampai kiamat. Oh, sebab tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyo wa'iyazbillah. Tak tu jangan marah orang tua dulu. Memang nampak pergi sekolah tak apa tinggi dan sebagainya, tapi tengok semua orang hafal selawat. Semua orang tahu selawat. Mana kita tahu? Kita tak pernah baca buku selawat. Kitab Barzanji tuan-tuan tak pernah baca. Biasa buka baca selai-selai, tak pernah. Tapi petik ya jadi. Tu metodologi orang tua dulu nak bagi dalam keluarga, kenal juga mim ha mim dal nama Muhammad tu siapa dia ni, watah ni nama tu ada atas ni ni Muhammad ada atas ni nama. Kan saya saja ni kat masjid, kat rumah mesti ada perkataan tu, mesti ada frame nama lagu tu. Pasal apa? Nak suruh kenal. Kurang-kurang hang tak nak apa pun, bila malaikat tunjuk aja hang boleh sebut, ni Rasulullah ni. Hang selamat daripada hang kena hentam lagu tu 7 petala langit, 7 petala bumi, naik balik hentam sampai kiamat. Nak jawab padang mahsyar lagu mana hak tu tak selesai. Sebab tu ulama bawa kepada kita majlis-majlis macam ni untuk kita hadam. Salah satu dia adalah hadis-hadis lagu ni lah. Barulah kita kenal perangai Nabi macam mana. Sebab Nabi ajak kita hadis ni. Ni baru kita masuk hadis kita, baru syok kita baca. Baru kita rasa, ya Allah nasib baik hadis ke-10 duk main. Sebab kalau ikut amalan, ialah tak mana nak beramal sangat, betul tak? Bukan yang tu. Kita nak kenal Nabi Muhammad tu seperti dia. Apa ciri-ciri dia? Apa perangai dia? Baik mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Baik, sambung. An Abi Hurairah, kata Sayyidina Abu Hurairah, yang ni apa? Orang sahabat yang power lah. Sayyidina Abu Hurairah seorang yang sangat power. Hebat dia, luar biasa. Macam mana dalam masa 3 tahun dia boleh hafal 5,000 hadis.
3 tahun hafal 5,000 hadis. Kita berapa puluh tahun duduk dalam Islam, 2 pun payah. Dia 3 tahun 5,000 hadis dia hafal. Dia lah bagi hadis paling banyak kat kita, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah. Maka kata Sayyidina Abu Hurairah, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam bersabda. Nabi kata, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tayyibun. Baik. Maksud tayyibun, kata ulama, suci, bersih. Maksudnya Allah suci dengan bersih, benda utama. Pasal itu kita dalam Islam mengucap 2 kalimah syahadah, mandi wajib dulu. Tak buat apa pun, baru masuk Islam mandi dulu, suci. Semayang, suci. Ibadah paling utama, suci. Ibadah paling ultimate, last kali, tawaf, suci. Mesti. Allah, semua benda Allah nak kita letakkan kesucian, keikhlasan dalam amalannya. Sebab itu beza para sahabat dengan kita dalam beramal. Beza para sahabat dengan kita dalam beramal. Kita memang kena mengaku kita ni lemah. Iman kita senipih kulit bawang. Contoh. Saya setiap kali jadi imam tentang sini, saya baca surah Al-Laili. Surah Al-Laili ini ada sebab kenapa dia turun. Ada sebab kenapa dia turun. Pasal? Sebab para sahabat punya ketulusan dalam beramal. Apa cerita dia? Cerita ni mirip cerita Abu Dahdah, mirip cerita seorang Yahudi yang ada pokok, dan satu lagi cerita asbab kepada turunnya surah Al-Laili. Cerita dia nak mirip ya, tapi jumlah dan bilangan dan watak dia beza. Satu hari, di zaman Nabi ada satu rumah, dia ada pokok kurma. Dalam riwayat Syekh Zakaria Kandahlawi sebut, pokok ini condong ke rumah sebelah. Tapi bahasa kita, kurma mana boleh condong? Kurma tegak Dia bukan pokok cermai ke apa ke, boleh duk pi muyul serong lagu tu, tak boleh. Pokok kurma tegak. Jadi bila dalam riwayat Tok Guru sebut kata pokok ini condong ke rumah sebelah, maknanya boleh jadi beberapa. Satu, pokok ni dia berbuah, mungkin buah dia lebat belah sini. Ni pagar rumah orang, buah dia lebat belah sini, condong. Mungkin juga rumah kawan ni luas, pokok tu nak tumbuh belah sini juga, nak ke sebelah sana tu lebih banyak banding dengan rumah dia yang luas, condong. Boleh jadi. Jadi setiap kali pokok ni berbuah, maka toke dia akan kerabat naik, ambil buah kurma, dalam dia duk pijak, duk kerabat naik lagu tu. Zaman dulu, jangan ingat zaman lah, ni zaman Nabi 1000 tahun. Zaman lah, macam-macam alat dah ada kan. Ni zaman dulu, memang kalau nak ambil kena kerabat, bawa pisau, kena takik lah, buat apa. Jadi bila duk buat benda tu, buah balik ni jatuh belah ni. Belah sini rumah orang miskin. Anak-anak orang miskin ni dia akan lari pi bila nampak buah kurma jatuh. Orang miskin lapar, pi ambil buah kurma, kumpul nak buat lari, nak makan. Pak Long hak duk kerabat ni, dia tak mau benar lagu tu. Jadi dia akan turun daripada pokok tu, dia masuk pagar sebelah, dia rabut balik daripada budak-budak tadi tu. Kita pun tak tahulah, mungkin ialah dia nak meniaga, mungkin 2-3 biji dah berat kan. Mana kita tak tahu kurma ni macam mana punya zaman dulu, punya berharga, kita tak tahu. Kita tahulah ni saudara-saudara kita lah, Yusuf Tayyub lah apa kan. Orang kata jual lagu tu, kita tengok sebab bukan makanan kita. Tok Arab memang makanan dia bah.
Kita kena faham benda lagu tu. Kalau bahasa kita, kalau nak bagi belah kita ni, maksud dia apa? Maksud dia contoh kalau belah kita ni mungkin gulai kambing ke apa kah? Nasi kandang ke apa kah? Sebungkus duk ada tahun tu, budak tu kabut pi lari. Oi, tu orang masjid punya. Kita pergi ambil balik. Dia lagu tu. Mungkin kita tak tahu nilai dia macam mana, kita tak tahu. Sebab mungkin bila tuan-tuan dengar, aish, takkan buah kurma pun nak berebut, kita kata lagu tu kan. Pasal kita tak makan. Bukan buah kita, betul? So dia turun, dia pergi kabut daripada budak-budak tu. Dalam riwayat sebut sampai kepada dia cungkir keluar daripada mulut depa. Dia kuat keluar daripada mulut depa tu, ambil. Jadi hak mak bapak hak tengok ni, dia jadi orang kata apa, merendam rasa, orang kata merengkam, bukan merengkam marah, dia jadi macam tersedik hati, orang kata tersedik hati. Allah. Pergi mengadu kat Nabi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita balik hak yang saya cerita tu dah, dia cerita balik dia kata ni pokok depa mai kat belah kami jatuh buah dia ni rambut balik bang cungkir keluar daripada mulut. Tak boleh ke buat sesuatu? Nabi macam biasalah. Nabi kata lagu ni, balik dulu saya settle. Cara Nabi settle senang siapa nak beli pokok kurma sebelah buat pengumuman lagu tu lah Nabi kan. Mesti ada perebut orang ambil sahabat. Nabi abang, siapa nak beli pokok kurma member kita satu ni, siapa berjaya beli, aku janji untuk dia ada pokok dalam syurga untuk dia. Pokok kurma dalam syurga untuk dia. Oi, sahabat menderu pi mai kat Pak Long ni. Mai dekat kawan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hang nak jual lah pokok kurma ni, aku nak beli. Dia kata aku tak ada jual. Aku duk ada lagi 10 ke 6 pokok lagi ke 10 pokok lagi. Aku duk ada. Kalau hampa minta yang tu aku jual. Hak ni dah dia duduk dalam kawasan rumah aku sayang dekat dia, pokok ni yang paling aku sayang. Hampa nak mai beli pun aku tak mau. Kalau betul hampa nak beli, aku letak harga dia terlalu mahal, hampa tak akan boleh beli dia. Memang harga dia mahal, dia tak boleh beli. Jadi balik. Dia semua tak berjaya. Lah kali dia habaq kat Nabi, Nabi tolong Ustaz settle. Nabi mai sendiri. Nabi pi sendiri. Nabi bagi salam, Assalamualaikum, mau tak jual pokok ni kat aku? Dia kata, ya Rasulullah, tadi mai ramai dah, semua balik dah. Lepas mai nak beli, saya habaq, pokok ni paling saya sayang, harga dia mahal, saya tak mau nak jual. Saya yakin orang sini pun tak mampu nak beli. Jadi Nabi peransok lagu tu. Cuba bayang. Nabi mai tawar kat dia nak beli, dia tak jual kat Nabi apa. Oi, dia ni memang ketegak ni. Ni kalau kita kata apa, ni siru mak rabai ni, dia ni. Ni bukan boleh pakai. Nabi mai tawar kat dia tak mau. Nabi mai. Aish. Nak tunggu siapa? Nak tunggu Jibril turun. Nak jual. Dia tak mau. Dia ni jenis ketegak lagu mana, tak tahu. Dia tak mau jual. Bila Nabi beransok, seorang sahabat dia tengok, dia baru sampai. Dia habaq kat dia, bila dia duduk tengok lagu ni lah, orang kata apa, cacat merba lagu tu, dia ni duk main bercakap apa, dia ni tak mau jual Nabi. Dia jadi duduk lagu tu. Kawan ni mai, dia kata ni apa siapa ni, apa berlaku? Dia kata ni Nabi pergi beli kat dia pun dia tak mau duk jual. Ni betul lah, orang lain bukan nak ada ladang kurma, Nabi pun tak ada ladang kurma apa pun nak jual kat dia kan. Hak member ni dia dengar. Dia terus pergi kat Nabi, dia kata, Nabi, kalau saya berjaya beli tawaran yang Nabi bagi tadi, sebab dia tak ada tadi. Ni kali ni dia baru sampai, dia dengar. Dia tanya, tawaran pokok kurma dalam syurga saya dapat tak? Nabi kata, hang dapat. Kalau hang boleh beli, hang dapat. Dia terus menapak pergi. Dia sampai, dia kata, ni, Assalamualaikum. Dia kata, Waalaikumsalam. Kalau hang nak beli, aku tak jual. Abang siap-siap. Dia kata, relax lu. Sembang lu. Apa dia? Hak yang kata mahal sangat tu berapa? Dia kata, aku nak trading pokok ni dengan 40 pokok kurma yang lain yang ada dalam ladang yang sama. 40 lagu tu. Aku tak mau 10 tang ni, 10 tang ni. Maknanya kawan ni ada 10 pokok, kawan ni 10 pokok. Kita jual ni 10 dah. Dia nak 40 batang pokok kurma duk dalam satu kawasan. Aku nak macam tu. Pak Long ni kata, saya ada. Ladang saya ada 40 batang pokok duk dalam satu kawasan. Kawan ni alamak, dia ingatkan bila dia buat lagu tu tak ada orang ada lah. Aku ada.
Kalau hang betul janji nak jual kat aku nak belilah ni. Salam. Nak main ni. Akad. Nak main. Kawan duk ni. Dia kata cepat, aku ada. Aku boleh tunjukkan ladang aku lah ni kalau nak. Salam. Jual. Lepas tangan tu, hak kawan tuan pokok tu. Aku rasa tak jadi kot. Dia kata jangan buat lagu tu. Tadi dah salam dah. Jadi. Mai sini aku bawa pergi tengok ladang kurma dia. Cukup 40 batang pokok. Dia kata ni hang punya, aku jual kat hang. Semua ni dengan satu batang. Tengok. Okey lah. Jadi. Betul ya? Jadi. Mau jadi. Lari pergi kat Nabi. Ya Rasulullah, aku dah beli dah pokok tu. Ini aku bagi kat hang. Tu dia. Hati. 40 batang pokok dia. Kira bisnes dia habis. Anak. Janji bagi kat Rasulullah untuk Allah Ta'ala. Nabi dapat. Nabi pergi kat rumah sebelah. Nabi kata, pokok ni wakaf untuk hamba. Siapa yang ada kat sini, makan. Free. Nak dapat hati lagu tu lagu mana? Mana dapat dengan kita? Hei, jangan. Jangan buat pasal lagu tu. Kita main dengan kereta apa. Cuba kalau dengar lagu ni, main kat tu imam. Kereta saya kat luar tu kira masjid punya lah. Hei, nak balik pukul kaki tak lagi. Hei, suruh buat pasal. Jangan. Tu. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Hati mesti bersih. Nak amal apa semua, hati mesti pure punya. Ikhlas, tulus. Para sahabat lah watak-watak yang paling dahsyat lah. Nabi tu SAW lah dah memang ewan. Tak, para sahabat ni yang dididik oleh Nabi ni. Hati dia pun lumayan. Hati dia tu macam mana kita tak tahu nak kata lagu mana. Dahsyat. Luar biasa. Sambung. Wa inna Allaha amara al-mu'minina, dan Allah yang tadi yang kata baik dan suka perkara baik tadi itu tak akan terima melainkan benda baik. Allah tu memerintahkan orang mukmin bima amara bihil mursalin, apa yang Allah perintah kepada para rasul, iaitu kata Nabi faqala, Nabi baca ayat Quran, Nabi kata faqala ta'ala, dan Allah berfirman, Nabi kata ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Hai para rasul, makanlah kamu daripada yang baik-baik dan beramal solehlah kamu. Maknanya arahan yang dia nak bagi kat sini, makan benda-benda baik dan beramal soleh. Jadi perintah yang sama Allah kata dekat orang beriman. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang yang beriman, makanlah kamu daripada perkara yang baik yang aku rezekikan kepada kamu. Clear? Cantik, clear. Kemudian Nabi sambung cerita tadi. Baik. Sebelum cerita tadi, bagi tahu dulu. Jelas daripada ayat hadis ni menunjukkan bahawa kita adalah apa yang kita makan. Di kalangan para sahabat Nabi ada seorang sahabat yang A1, A+ juga. Dia punya sparring partner dia Umar Al-Khattab. Makna dia kemah. Dia punya sparring partner dia Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Ni geng Mekah, Muhajirin. Geng-geng Muhajirin. Geng Muhajirin ni dia lain sikit. Dia punya kelas dia dahsyat. Sebab tu macam contoh perang Badar. Ketika perang Badar, kan Nabi pi ke Madinah, Nabi nak perang Badar. Yang ikut Nabi mai nak pi ambil harta rampasan perang tu ada dalam 313. Muhajirin ada dekat berapa? 80 orang, 90 orang. Tu Muhajirin. Yang lain semua Ansar. 100 lebih itu Muhajirin, hak lain semua Ansar. Jadi bila duduk dalam perang, bila nak lawan perang, musyrikin 1000 orang, 313. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dia main, dia berkata, bawa keluar hampa punya yang champion 3 orang. Kan sebelum perang Badar kan dia keluar 3 dulu lawan kan. Yang 3 keluar tu orang Ansar. Abu Jahal tengok, ni siapa dia? 3 orang ni. Dia kata ni orang Ansar. Aku tak kenal dia, tak mau.
bawa keluar orang Quraisy daripada Bani Hashim. Tu standard tu. Oh, bukan biasa-biasa. Dia bukan biasa-biasa. Dia dahsyat. Geng-geng Muhajirin ni dia luar biasa. Dia punya ni geng-geng Quraisy ni lain. Tu yang keluar Sayyidina Hamzah, belah kanan Sayyidina Ali, belah kiri Sayyidina Ubaidah bin Al-Harith, lawan dengan Walid, lawan dengan Rabi'ah, lawan dengan Al-Walid, lawan dengan Sayyidina Ali sebab umur sama. Syaibah lawan dengan Sayyidina Hamzah. Rabi'ah lawan dengan Ubaidah bin Al-Harith. Quraisy, orang Quraisy tu. Oh, dia punya standard. Jadi bila kata sahabat ni, dia punya sparring partner dia Umar Al-Khattab, dia A1 ke ah. Siapa dia? Dia adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa ardah. Termasuk 10 orang yang dijanjikan syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini dahsyat. Dia perang Badar dia ada. Dia dalam perang dia siapa? Sharpshooter. Dia panah, dia memanah. Dia memanah. Dia antara orang yang doa dia mustajab. Kita kan tuan-tuan kalau nak main pesta, funfair kita kan. Tuan-tuan nak main, nak baling apa kan, nak main gini ada benda. Mesti bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bagi kena kita nak baca gitu kan. Nak bismillah. Kita nak baca lah. Dia tak payah. Dia punya buah dia Nabi sebut kat dia. Hang sebut Rabbi saja. Nabi kata, dia panah tu Rabbi. Pum, mesti cepat. Oh, tak payah panjang-panjang macam kita. Sa'ad bin Abi Waqqas, antara orang di kalangan sahabat yang tadah tangan mustajab. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat tanya dia, Sa'ad, macam mana hang punya doa A1 lah? Tadah ya sampai. Apa jawab dia? Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas sebut dalam manaqib dia, dalam sirah, dalam athar, dia kata, demi Allah, tidak pernah tangan aku ni angkat masuk mulut aku, melainkan yang masuk aku tahu sumber dia apa, dan dia nanti keluar daripada badan aku. Mana aku makan ni, aku dah makan ayam, saat lagi aku nak buat apa dengan protein yang ayam tu dalam badan aku nak buat apa? Aku tahu masuk ke mana, keluar buat apa pun aku tahu. Oh, kira kita tak ada dah jenis geng-geng cikedis ni, tak ada dah. Kita tak ada dah kategori tu, susah lah. Lepas tu kena pulun sikit lah kita berdoa. Nak di sahabat semua makan merapu lah. Dah ada bukan macam kita. Bayangkan di kalangan hak tak merapu tu, ada seorang hak mustajab doa. Dia ni gila, power lah. Jawapannya apa? Aku akan make sure apa masuk mulut aku tahu. Bila dah makan, aku nak buat apa dengan dia pun aku tahu juga. Aku tak akan sia-siakan dia. Tu dia. Kita apa dah? Dia no. Instagram saja berapa banyak habis dah kita punya tenaga hak makan ceketiau tadi. Habis. Kalah. Out. Kita out. Itu jangan duk tanya apa sebab doa tak makbul. Dahsyat sahabat. Mereka jaga benda tu, mereka jaga pelihara benda tu. Tambah para ulama lagi kata mereka, dan amalan-amalan yang boleh menghalang daripada doa-doa kita mustajab. Ditanya kepada siapa ada buku ni, di belakang tu di tajuk yang sama, dia ada cerita tentang Ibrahim bin Adham. Ni wali Ibrahim bin Adham ni. Ketika Ibrahim bin Adham, seorang ahli tasawuf yang masyhur, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, mengapakah doa mereka tidak diterima, dimakbulkan Allah, padahal mereka selalu berdoa kepadanya?
Maka jawab Ibrahim bin Adham. Ni dia jawab. Ibrahim bin Adham, beliau ni, mereka ni Tok Guru pun sebut tasawuf. Ni saya saja ulang balik dah, kod-kod. Orang ramai tanya pasal apa kitab ni, Saja doa abang. Kitab ni dikarang di Pulau Pinang. Kitab ni Tok Syekh karang di Pulau Pinang. Maknanya barakah bumi Pulau Pinang ni. Habis kitab hadis 40 mengarang untuk kita. Barakah lah. Kan senang. Tuan-tuan duduk Pulau Pinang berapa tahun lah, berapa kitab. Betul dia kata barakah. Tok Syekh jadi orang alim kat tempat kita, jadi salah seorang daripada sumber rujukan di Pulau Pinang suatu ketika dahulu. Tok Syekh nama Mustafa Abdul Rahman. Syekh Mustafa Abdul Rahman ni kemudian dia karang, dia tulis dekat sini. Tuh. Penyusun Mustafa Abdul Rahman, Pulau Pinang 1964. Itu kita baca buku ni. Ibrahim bin Adham ni seorang ahli sufi. Beliau ni, depa ni pandangan alam ni tak sama macam kita. Tak sama. Dia tengok semua benda hikmah. Kita kalau nak kenal orang-orang jenis tasawuf tinggi ni, zaman kita ni kalau hak paling dekat hak Kedah dulu ni, Pak Cumit. Hak tu. Ni semua depa pening cara depa luar biasa. Alim, soleh, zuhud, macam-macam. Karamah banyak. Jadi Ibrahim bin Adham kata kat belakang tu, dia kata apa? Kerana hati kamu buta, dia kata, disebabkan 10 perkara. Tu. Yang pertama kata dia, ni sebab apa doa kita tak makbul. Sama-sama kita mau sama. Saya pun sama juga bila baca ni. Allah mak. Tadi dah baca dah. Bila baca kata, aku pun kena ni, macam mana nak baca kat jemaah ni. Tapi daripada kenal seorang, baik kenal ramai-ramai. Kita serupa. Okey. Pertama, kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak tunaikan hak Allah. Payah awal kenal lah. Nombor satu out dah kita. Kalah kita kenal Allah, tapi kita tak tunai. Asmaul Husna pun tak baca. Hari kita kacau. Wahana shit 4 minit lah. Kalau kita tekan dalam YouTube ni kan, Nas'aluka ya, tu saya setiap kali lepas Isyak make sure baca juga. Pasal apa? Kita kenal Tuhan. Nama isteri kita panggil banyak, nama suami kita panggil banyak, kawan-kawan kita punya nama kita kelui banyak. Tapi Allah punya nama tu tak boh bila selagu. Kedua, kamu sangka bahawa kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu tinggalkan sunnah Rasulullah. Alamak, out. Tuh, Ibrahim bin Adham, kamu sangka. Tapi sebab tu saya kata, tuan-tuan jangan takut. Kelas ni permulaan untuk kita menghidupkan sunnah Nabi. Banyak. Ni satu perkara. Syekh, sunnah Nabi. Satu daripada sunnah Nabi yang kita kena tukar norma hidup hari ni. Tapi orang Penang tak ada masalah. Kita orang Tanjung, orang Seberang, orang Penang, orang Nasi Kandang tak takutnya. Easy untuk kita. Tinggal nak tune ni bagi jadi. Sebab kita semua kaki sembang. Tak takut. Kita semua kaki sembang. Apa dia? Salah satu sunnah Nabi ialah suami isteri mesti bercakap banyak. Bila ditanya, jangan jawab. Ya, ada. Ya, tak mau. Cerita. Suatu hari Siti Aisyah tanya Nabi. Hadis banyak lah. Ni saya bagi contoh ya, yang pelintah. Siti Aisyah kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada benda yang menggerunkan Nabi, yang kira macam selain daripada perang Badar ni besar dan menyeramkan, tapi menang. Ada benda yang lagi besar daripada perang Badar ni, kira yang menggerunkan dan seram macam perang Badar? Tak ready, tiba-tiba nak perang. Ada lagu tu? Nabi boleh jawab, ada. Sudah. Ataupun Nabi boleh kata, ada. Masa kat Taif, boleh tak?
Tapi tak, hadis ni Nabi jawab lagu ni. Tu saya bila baca tu macam dahsyatlah Nabi. Dia membentuk suasana harmoni dalam rumah tangga. Isteri tanya simple ya, ada tak peristiwa yang besar lagi daripada perang Badar? Nabi tak jawab, kata ada. Nabi jawab macam ni, Nabi kata ada. Suatu hari masa IP dekat Taif dengan Zaid, dia cerita daripada awal. Wah, pengajarannya hujung. Hak kata ada tu hujung. Apa dia? Hak masa malaikat mai nak hempuk penduduk Taif. Nabi kata yang tu gerun bagi aku. Malaikat nak memusnahkan umat aku. Yang tu gerun. Sebab tu Nabi kata, la. Hadis ni saya cari lama dah. Sebab Ustaz Muhadir baca. Tapi bila kita buka kitab Rahiqul Makhtum, kita buka sirah-sirah yang datang sini, dia tak ada. Nabi kata, la. 3 kali tu tak ada. Jawapan 3 kali tu dalam hadis ni. Ni yang Siti Aisyah tanya. Nabi kata, Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, ada tak peristiwa yang menggerunkan? Nabi kata, ada. Suatu hari aku pergi dengan Zaid dekat Taif. Kami sampai, mereka sambut kami. Mereka sambut kami ingatkan mereka syok dengan kami. Rupanya mereka niat nak buat naya kat kami. Kami duduk 2 hari, 3 hari, mereka layan elok. Hari keempat, mereka dah suruh budak baling batu kat kami. Duduk cerita tak habis. Wahai tanya soalan, ada ke tak ada? Dia cerita panjang. Pasal apa? Isteri tanya. Jawab elok-elok, bagi panjang. Sunnah Nabi. Kita sama. Tapi orang perempuan tak ada masalah. Kita tanya mereka meletiak kita panjang. Tu tak apa dah. Tu kira terror dah. Hak kita ni tambah sikit. Sunnah Nabi, bila tanya, jawab bagi panjang sikit. Semata-mata bukan pasal apa. Bukan aku nak sembang kelapak teruk sangat. Tak. Pasal Rasulullah buat lagu tu. Aku nak buat lagu tu. Tu syok. Tu Nabi kata, sampai sana mereka baling batu kat kami. Zaid tahan apa semua, berdarah-darah apa semua. Kami duduk kat masjid. Lah ni masjid tu nama Masjid Khuq. Masjid Khuq dekat Taif. Ada tempat Nabi sanak. Zaid lap darah Nabi semua. Masjid tu tengah duduk, malaikat mai kat kami. Nabi kata, malaikat mai kat kami, tanya kat aku, mau dah aku hempuk penduduk Taif? Ketika itu menyeramkan aku. Aku tak mau aniaya umat aku. Nampak Nabi punya sayang. Wahal mereka buat Nabi. Tapi Nabi punya bukan gerun orang baling batu, bukan gerun orang halau. Tu tak gerun. Hak gerun ketika malaikat nak memusnahkan umat aku. Terus Nabi kata, la, jangan. Aku doa bagi mereka ada zuriat mereka beriman. Tu panjang kan jawapan dia. Ujung ni. Yang menggerun kata ujung. Cerita daripada awal, daripada pi. La ilaha illallah. Itu sunnah. Kamu menyangka kamu cinta Nabi, kamu meninggalkan sunnah Nabi. 3. Kamu telah membaca Al-Quran, pergi kena lagi, tetapi kamu tidak beramal dengan dia, mampus. Allah, kena kita. 4. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. La ilaha illallah, punggah dah. 5. Kamu telah berkata bahawa syaitan itu musuh kamu, mampus kena lagi, tetapi kamu tidak menentangnya. Patut ada dalam kurungan tu, malah berkawan dengan dia. Allah, kena kita. 6. Kamu telah berkata bahawa syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuk masuk syurga. La ilaha illallah. 7. Kamu telah berkata bahawa neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Patut ada dalam kurungan, malah semakin menghampiri. 8. Kamu telah berkata bahawa mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia baginya. 9. Kamu bangun dari tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban. Aib orang kan, keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban kamu sendiri. Allah, kena kita kena semua 1 sampai 9. Tengok kok 10 selamat. 10. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar pelajaran daripada mereka. Allah. Baik.
Baik, 10-10 kena. Kita serupa. Jadi pengajaran daripada hari ini. Pengajaran daripada hari ini. Tok Syekh ada bagi pengajaran, tapi kita ambil pengajaran yang kita ambil tadi lah, senang. Nombor 1 pengajaran hari ini, apa dia? Kelas hadis sirah Nabi. Semua majlis maulid dan segala pengajaran tentang hijratul Rasul, maulid Nabi, Isra' Mi'raj, nisfu Sya'ban, nuzul Quran, Hajjatul Wada', hari Arafah, semua berkaitan Nabi. Bukan kita mengaji untuk jadi alim, tetapi kita mengaji sebab nak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya hanya dengan kenal baginda kita selamat masuk syurga. Hadis Imam Bukhari 1338, hadis Imam Muslim 2870, hadis Imam Tirmizi 1071. Okey. Pengajaran yang kedua, Allah Maha baik dan Allah hanya menerima benda baik. Baik dekat sini tuluh hati, ikhlas, suci daripada sebarang riak, sum'ah, bongkak, takabur, semua tu, bangga dan sebagainya, serta bersih. Dan cara kita tadi, belajarlah daripada para sahabat. Kalau rasa para rasul terlalu tinggi, sebenarnya yang itulah idola kita, bacalah cerita sahabat. Mudah-mudahan boleh cenderung kita nak ikut mereka. Yang ketiga, Allah menyuruh kita makan benda baik, sebab memakan benda baiklah membentuk diri kita. Tidaklah seorang itu mulut dia celupak, melainkan dia makan benda yang tak elok. Tidaklah seseorang itu ibadah dia malah, melainkan ada dia makan benda tak elok. Jangan sumbat dalam perut kita benda yang bukan kita punya. Jangan sumbat dalam perut kita benda yang merepet-repet. Sumbat benda yang elok-elok, yang halal dan baik. Tuan-tuan suka minum kopi, bagus. Tuan-tuan suka minum susu, bagus. Tuan-tuan suka makan coklat, bagus. Makan yang mana elok-elok, makan. Yang mana elok, makan. Yang tak elok, bolehlah sekali-sekala nak rasa kita terliur juga kan. Tengok kawan-kawan budak-budak duk makan tu, kecak yang liur tu. Yalah, dengar dia duk cuk-cak tu teringin juga. Sekali-sekala coba bolehlah. Nak buh cendoi ke apa, tu semua benda baik, bukan benda haram. Benda-benda tu bubuh. Hak yang tak elok tu, tak tahu main mana ni, siapa buat ni apa, yang tu semua tinggal lah. Benda tu sikit pun. Supaya apa? Peribadi kita jadi elok. Saya nak cerita lanjut-lanjut, tapi mata saya duk tangkap ada beberapa kita punya geng-geng nangon-nangon yang kecil ni bahaya, tak boleh cerita. Susah. Lagi dia buat apa? Apa mampu. Dia ada contoh-contoh drastik yang dikaji. Bukan cerita kosong. Ni dikaji di Amerika, dikaji di universiti-universiti yang hebat dari segi ilmuan mereka. Mereka kaji orang hak makan balik bayar, mereka kaji orang hak minum arak. Dia ada kajian dia, tapi tak boleh nak sebut sebab dia akan rawit benda-benda dalam selimut apa semua dia lagu tu. Susah. Budak-budak tu ada payah. Tapi tu tuan-tuan boleh baca lah, tengok dia faham kesan dia. Kalau siapa? Kata seorang motivator tu, geng-geng Tok Abah jugalah ni, Datuk Fadilah Kamsah apa semua ni. Kalau sebab tu bila kita cakap baik, akhlak baik, elok, bulan Ramadan, badan kita akan dia jadi macam mana, atau dia jadi macam nak baik. Betul apa? Badan kita ni semua penuh dengan ayak, benda yang merakam benda-benda baik. 70% badan kita ayak. Kan layak kan orang baca kat ni kan, bismillah jadi lain kan, apa dia buat kajian. Pasal itu bila bulan Ramadan dengar Quran, badan jadi elok, dia jadi macam mana tau. Orang berubah, boleh semayang. Cuba malam ni kita, tuan-tuan, kita lajak sikit buh 20 rakaat apa malam ni. Balik tinggal tu imam kan. Tapi bulan Ramadan, pergi 13 rakaat, 11 rakaat, no hal.
20 rakaat, balon. Siap tanya pula, takkan 8 lah sini Oh, siap tanya. Pasal apa? Sebab duk dengar benda-benda baik, dia jadi elok badan. Benda makan lah. Benda makan, benda dengar. Kajian lah, kajian. Dan yang ketiga, yang keempat, last. Apa dia? Nabi suka bagi perumpamaan. Nabi cerita tentang orang yang angkat tangan, musafir, doa mustajab. Tapi tak akan dapat walaupun dia musafir, walaupun dia kusut masai, walaupun dia zuhud, walaupun dia ni. Tapi kalau barang yang dia makan haram, minum dia haram, pakai dia haram, bergelumang dengan benda haram, tak ada lah tangan macam mana pun, Allah tak akan makbulkan doa. Itu. Dia ada syarat dia nak makbul. Kemudian kita baca apa yang dipesan oleh Imam Ibrahim bin Adham menjadi muhasabah untuk kita, termasuk saya. Habis. Kita kena muhasabah betul-betul. Tak apa. Jangan takut. Ada 90 hari lagi nak sampai bulan Ramadan. Cantik. Kita boleh booster all out. Isra' Mi'raj pun nak main. Nanti tuan-tuan boleh dengar untuk semua. Itu insya-Allah semua tu akan boleh menghidupkan hati kita dan memberikan kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ampun maaf daripada saya atas kurang dan silap. Insya-Allah kita sambung lagi hadis yang ke-11 famous. Hadis ke-11 famous. Hadis ke-11 ni kalau baca cerita dia, hari ni punya cerita saja semua kena. Semua duduk dalam hadis yang ke-11. Hadis ke-11 tu. Habis kena kat kita. Memang kena. Dia maknanya kalau bulan depan baca hadis ke-11 ni, memang kena rawit dah. Tuan-tuan ingat tak tuan-tuan tulis apa dalam Facebook, dalam dia kena rawit dah. Hadis ke-11. Bulan depan insya-Allah. Best lah hadis ke-11 best. 11, 12, 13 semua adik-beradik belakang. Semua adik-beradik belakang. Kalau kita sekolah agama atau Pulau Pinang ni, hadis ke-13 paling masyhur. Sebut sikit semua orang tahu. Hadis ke-13. Itu semua adik-beradik orang tahu belakang. Okey. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Terima kasih semua. Semoga Allah Taala menjadikan kita di kalangan orang yang kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya malaikat, kita boleh jawab dengan lancarnya bahawa Nabi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.